أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa khabar semua, sihat? Alhamdulillah, Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla, limpah inayah, pertolongan hidayah Allah Ta'ala kurnia bekal buat kita. Malam hari penuh barakah ni dapat sama-sama kita bertemu, berbuka puasa, mendirikan salat fardu maghrib secara berjamaah. Dan di kala ini Allah izinkan kepada kita untuk duduk di atas jalan ketaatan yang berikutnya, iaitu mempelajari kalam Allah. Moga-moga kita tergolong di kalangan mereka yang Nabi SAW sebutkan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran kemudian dia mengajarkannya kembali. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah hari ini kita akan membaca juga surah-surah lazim yang menjadi kebiasaan kita bacakan di dalam solat ataupun di luar solat. Hari ini tolong buka muka surat 601 untuk sama-sama kita bacakan surah Al-Asr dan juga surah Al-Humazah. Surah Al-Asr dan juga Al-Humazah. Baik, jom sama-sama kita membacanya, dan bacalah Al-Quran ini dengan hati, jangan baca dengan nafsu, tenang-tenang dalam pembacaan dan juga sebutan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu fikum. Jadi saya suka nak mendengar ramai-ramai baca daripada a'udzubillah sampai habis. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asr Barakallahu fikum. Jadi surah ini yang saya kira surah yang sangat famous lah dalam sebahagian umat Islam yang membaca di dalam solat-solat mereka. Sama ada solat zuhur ataupun solat asar, ramai yang gemar membaca surah Al-Asr. Dan kenapa saya memilih surah ini pada malam hari ini untuk sama-sama kita bacakan dan kita tadabburi? Kerana ramai di kalangan kita membacanya kurang tepat. Kita tak kata salah, tapi kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Kerana kalau kita perasan, ketiga-tiga ayat dalam surah ini dimatikan dengan huruf ra. Dimatikan dengan huruf ra. Dan ramai di sana para imam yang membacanya dengan tidak menyebut huruf ra di penghujungnya, ataupun tidak meletakkan lidah mereka pada kita sebut lelangit di atas ketika nak waqaf. Jadi ada yang berhenti wal as innal insana lafi khus illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jadi ucapan itu, pembacaan tersebut tidaklah betul. Kerana mahu ataupun tidak mahu kita kena meletakkan huruf ra saat nak waqaf. Tapi bukanlah kita meletakkan dengan letakkan yang berat. Kita tak baca wal asri, tak macam tu. Tapi kita kena adakan sedikit wal asr. Cuba sebut. Okey, so kebiasaannya orang tak perasan bila dia melantunkan pada walla. Jangan walla,
So dia kena diam je. Wal. Cuba sebut. Bagus. Kemudian pada huruf ain, dia adalah huruf istifal dan dia bukan huruf isti'la. Jadi jangan jadikan dia o. Dia kena bunyi a. Wal asr. Cuba sebut. Asr. Dan dia bukan wal asr. So jangan baca wal asr. Tak betul. So dia macam mana nak kena baca? Wal asr. Nah, jangan jadikan sod tu nipis pula, nanti jadi huruf sin. Wal asr. Kalau jadi sin, maksud dia demi kesusahan pula. Kita nak cerita demi waktu ni, bukan nak cerita demi susah. Jadi kena berhati-hati, kena bagi setiap hak. Ada orang huruf ain dia jadi hamzah saja. Wal a, wal as. Tak betul. Dia kena ain keluar dekat tengah-tengah tekak. A. Cuba sebut. I. U. Wal a. Wal asr. So kita saban hari kalau kita baca surah ni dalam solat kita, cuba bacakan dengan setepat-tepat yang mungkin. Baik, kemudian pada ayat yang kedua, innal insana, apa yang berlaku dekat situ? Ada wajibul gunnah dan juga ada ikhfa haqiqi. Jadi bila ada wajibul gunnah ataupun ikhfa haqiqi, yang kita nak kena buat adalah dengung. Dan kita dah sebut dengung tersebut yang paling selamat 2 ataupun minimanya 2, yang paling selamat 3. Jadi kita naikkan jari kita 3. Innal insana. Cuba sebut. Tayyib. Jadi itu cara nak membacanya kalau kita nak membaca dengan dengung. Dan bila kita kata ikhfa haqiqi, sidang penonton sekalian pun, makanya ikhfa tu maksud dia sembunyi. Apa yang kita nak sembunyikan? Syekh Nizam, apa yang kita nak sembunyikan? Tak tahu. Kita nak sembunyikan bunyi huruf nun. Sebab tu nama dia ikhfa. Once kita sebut insana, maksudnya bunyi nun tu 100% berbunyi. So tak betul kaedah bacaan macam tu. Nak buat macam mana? Lidah kita kena statik. Barulah dia pergi jumpa gigi bawah. Insana. Cuba sebut. Insana. Rasa tak? So kalau kita naikkan ke langit, dia jadi izhar. Innal insana. Rasa tak? Cuba sebut. Langgar. So kalau kita langgar di langit, bacaan tu salah. Sebab dia akan jadi izhar. Izhar maksud dia jelas dan nyata. So dia akan bunyi in, an, un. Jelas. So kita tak nak bunyi macam tu. Kita nak bunyi a, baru tak jelas bunyi nun tu. Jelas tak? Okey tak? Innal insana lafi khusr. Cuba sebut. Illa alladhina amanu wa amilus salihat. Okey, bagus. Hamzah kita dah banyak kali sebut, dia mesti keluar dekat bawah tekak. So bunyi dia mesti a. So jangan naik ke atas. Illal ladzina a. Dia jangan a, dia mesti a. Wa a, ain baru keluar dekat tengah tekak balik. Cuba baca sekali lagi. Illal ladzi. 1 2 3. Illal ladzina amanu wa amilus salihat. Dekat hujung tu ada apa? Hamas. Hamas tu bunyi angin yang terkeluar sedikit. Salihat. Jangan meremehkan alif kecil tu. Alif maksurah yang pendek tu. Jadi kita nak berhenti dekat salihat, kita boleh berhenti 2, boleh berhenti 4, boleh berhenti 6. Sebab ada orang dia ingat dia nak kena handbrake dekat sini. Wa amilus salihat. Tak boleh macam tu. So dia boleh wa amilus salihat. Kita pergi 2, 4, 6. Tapi biasanya orang akan berhenti 2 je lah. Ataupun 4. Okey. Settle. Yang terakhir, wa tawasaw bil haqqi. Cuba sebut. Kenapa saya suka sentuh benda ni? Pasal ramai orang terkesan dengan ketebalan sod, menyebabkan huruf ta dengan wa tu pun ikut gemuk. Wa tawasaw. Jangan wa tawa. Dia mesti wa tawasaw bil haqq. Cuba sebut. Wa tawasaw bis sabr. Dan ingat, dia bukan saw, dia adalah saw. Bezakan sin dengan sod.
Dan bukan watawasau, dia watawasau. Cuba sebut. Habiskan watawasau bil haq sampai habis. 1 2 3. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Okey, boleh. Jom kita cuba ambil manfaat daripada surah ini terlebih dahulu sebelum kita pergi kepada surah yang kedua. Tengok ayat yang pertama, Allah Ta'ala sebut kepada kita demi apa? Demi masa. Sebahagian berpendapat bukan demi masa. Sebahagian ulama tafsir mengatakan demi waktu asar. Demi waktu asar itu sendiri. Kenapa? Sebab Allah Azza wa Jalla pada muka surat 39 ayat atas sekali memang Allah Ta'ala sebut hafizu ala salawati was salatil wusta. Hendaklah kalian benar-benar menjaga urusan solat yang 5 tambah solat wusta. Apa solat wusta? Asar. Solat yang duduk kat tengah-tengah. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. So dia duduk kat tengah-tengah, wusta. Dan kita dah pernah cerita juga ada hadis Nabi SAW di mana ketika Nabi masuk dekat dalam masjid, ada seorang lelaki sedang mendirikan salat. Dan dia mendirikan salat asar hampir-hampir nak masuk waktu maghrib. Hatta zaharat qarnas syayatin, sampai keluar tanduk setan dah, kata Nabi SAW. Maksudnya dah di penghujung sangat dah nak masuk maghrib. Dia sibuk semayang asar. Dan dalam riwayat Nabi SAW sebut kepada para sahabat, "Lau ma ta'ala hadhihi hadha ma ta'ala ghairati millati Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Kawan ni kalau tengah solat macam ni lepas tu dia mati, dia bukan mati sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan buat maksiat, dia sedang solat. Dan Nabi elaborate, kenapa kalau dia mati, dia bukan jadi umat aku, bukan tergolong di kalangan umat aku? Kerana kata Nabi, la yatimmu ruku'ahu wa yanqiru fi sujudih. Kerana orang yang biasanya solat di hujung-hujung waktu ni, dia akan tak sempurna, satu, dan yang kedua akan kelang kabut dalam solat dia. Jadi solat ini sifatnya tenang dan rehat, kalau kita faham. Sebab itu ada solat selepas isyak sekejap lagi kita panggil solat apa? Tarawih. Yang maksud tarawih itu adalah berehat-rehat, bertenang-tenang. Dan dia bukan jenis kelang kabut. Sama juga kita sangat risau kalau solat tarawih kita ni hanya sebatas jadual, menghidupkan jadual. Ala ustaz, saya semain laju pun sudahlah. So kita takut kelajuan kita tu macam tak ada beza dengan geng Indonesia yang dekat video tu kan. Berapa saat sahaja, berapa minit je dah selesai 20 pula tu. Kan? Jadi kita tak kejar pada kelajuan. Dan benda yang boleh menyebabkan solat kita jadi laju ni, kalau kita solat dekat hujung waktu. Jadi kerana tu berhati-hatilah dengan waktu asar juga. Tapi ulama nyatakan kepada ulama tafsir sebut kepada kita, majoriti berpendapat wal asr bukan merujuk semata-mata kepada waktu asar, tapi keseluruhan waktu. Kemudian Allah Ta'ala bagi isyarat kepada kita, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu kebanyakannya berada dalam kerugian. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita benar-benar akan menikmati ataupun merasai nikmat sihat ketika Allah uji kita dengan sakit. Kita benar-benar akan menikmati rasa makanan ketika benar-benar kita tak ada lagi dah makanan kat depan kita. Kita akan terkenang-kenang, oh sedapnya makanan tu, sedapnya makanan ni. Tapi time ada dekat depan, kadang-kadang kita tak ambil pot, tak ambil peduli. Kita makan satu macam ataupun apa, kita sia-siakan waktu kita satu macam. Jadi Allah Azza wa Jalla memang sebut kepada kita, manusia berada dalam keadaan kerugian. Tengok, sebentar tadi pun kita baru saja dapat makluman sahabat kita yang saleh, Ahmad Syahir Nurdin, hafizahullah ta'ala, baru saja kehilangan ayahnya. Sidang penonton sekalian, saya jemput juga untuk sama-sama kita mendoakan almarhum ataupun ayahnya. Semoga Allah tempatkan beliau di kalangan para salihin dan juga orang-orang yang baik. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Baik, jadi kita nak relate dekat sini. Itu juga merupakan salah satu bentuk peringatan yang sekarang ni kita boleh berbuka puasa, kita boleh makan dengan keadaan yang tenang lapang, tapi tak ada jaminan kita sempat bertemu isyak sekejap lagi. Walaupun isyak 8.31, tak ada jaminan yang kita ni boleh bertemu dengan isyak sekejap lagi. Sebab itu Allah Ta'ala sebut pada kita, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Manusia ni tak pernah tahu besok akan jadi apa. Manusia tak pernah tahu dekat mana dia akan mati. Bila dia mati, dekat mana dia mati, semua rahsia Allah Ta'ala. Cuma Allah pesan, jangan jadi orang rugi.
Kemudian Allah Ta'ala nampakkan kepada kita siapa dia orang tak rugi ni. Itu yang ayat ketiga tu. Illal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ada 4 ciri yang kalau ada dekat dalam diri kita, fa insya-Allah kita tak akan menjadi orang yang rugi, baik dekat dunia ataupun dekat negeri akhirat. Tapi dengar baik-baik, kalau kita buat 4 benda ni dekat dunia, pastilah makhluk dunia akan menyampah dekat kita. Apa benda tersebut? Kalau kita beriman, kita beramal saleh, kemudian kita berpesan dengan kebenaran, kita berpesan dengan kesabaran, di sana kita telah pun melaksanakan ciri-ciri seorang pendakwah sejati. Ciri-ciri seorang pendakwah sejati. Orang yang nak berdakwah ni, dia tak boleh nak tunjuk baik kalau dia sendiri pun tak baik. Dia tak boleh nak ajar tentang keimanan kalau dia sendiri pun tak beriman. Jadi kita sangat-sangat dituntut untuk tak menjadi orang yang rugi. Dengan jalan permantapkanlah, kuatkanlah keimanan dalam diri kita. Dalam waktu yang sama, bukan setakat percaya Allah Ta'ala wujud, apa lagi, syurga neraka ada, dosa pahala benar-benar dicatat. Bukan setakat itu. Tapi Allah Ta'ala suruh sandingkan dengan amilus salihat. Ada orang dia percaya je, tapi dia tak buat. Tambah-tambah dekat hujung-hujung Ramadan ni. Sebenarnya bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala buka kepada kita masuk kepada 10 malam yang terakhir, makna kata Allah Ta'ala hantar Nabi sebagai model terbaik, yang mana kata Aisyah radhiyallahu anha, kana yajtahidu mal fi Ramadan ma la yajtahidu fi ghairihi atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya bila Nabi masuk dekat dalam 10 malam terakhir ni, maka Nabi betul all out. Tak semisal waktu di luar daripada Ramadan ataupun tidak sebelum ni 20 yang pertama ni. Maksudnya 10 ni betul-betul Nabi nak jemput. Tapi ada orang, dia masuk 10 terakhir ni, makin dia cakna nak mencari bazar mana murah makan, buffet mana murah, shopping kat mana murah. Maka dia ijtihad dekat situ pula. Yajtahidu hunaka. Dia nak pergi ke arah tu pula. Tak salah nak shopping, fadal mashkura. Tapi sebenarnya kita orang yang belajar Quran dengan sunnah, sepatutnya kita cakna lah. Janganlah langsung kita lupakan negeri akhirat. Langsung tak beribadah bersungguh-sungguh, so kita akan merugi. Baik, kemudian bukan setakat kita pun buat baik, tapi kita cuba juga untuk watawasaw bil haqq, cuba berpesan dengan kebenaran. Pesanlah, ajak orang buat benda baik, ajak orang buat amal saleh, ajak orang mengaji. Sebab kita pun tahu hadis Nabi kata, man dalla ala khair ka ajri fa'ilih. Barang siapa menunjukkan sebuah kebaikan, maka pahalanya akan dapat semisal orang yang melakukan tadi itu. Pesan. Jadi jangan kita hidup ananiyah, aku sahaja. Ajak orang buat benda baik. Dan yang terakhir, watawasaw bis sabr. Berpesanlah kepada kesabaran. Jadi nak berdakwah ni dia perlu kepada semangat. Nak berdakwah dia kena ada kesabaran yang utuh dan tinggi. Dan orang bersabar ni pahala dia luar biasa, sebab Allah sebut innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala orang yang bersabar ni Allah kata aku akan bagi infinity. Berapa banyak aku nak bagi, aku punya suka, kata Allah Subhanahu Wa Taala, infinity. Sebab tu kita pun begitulah. Saat tuntut ilmu begini pun kita diminta untuk bersabar. Tak boleh tergesa-gesa lah, tasta'jilun. Jangan kelang kabut, jangan bercepat-cepatan nak jadi alim, jangan bercepat-cepat nak jadi abid. Kita kena slow and steady. Sebab at last Allah Ta'ala tak tengok siapa paling banyak. Allah Ta'ala tengok siapa paling berkualiti. Jadi once amalan kita tak sebesar orang lain pun, tak banyak macam orang lain pun, tak apalah. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita tak dijemput masuk ke dalam kumpulan-kumpulan yang membawa kepada zikir-zikir yang di luar daripada Quran dan juga sunnah. Yang kalau kita tengok satu-satu kumpulan tu, dia boleh kata kami berzikir 500,000 kali, 100,000 kali, dekat 1,000,000 kali kami selawat. Tapi kadang-kala apa yang berlaku, kita tengok akhlak mereka dan juga apa yang mereka buat tak sama macam yang Nabi SAW dan para sahabat tunjukkan. Jadi kita nak biar amalan kita sedikit, tapi sedikit yang berkualiti. Jangan banyak, tapi tak tahu hala tuju. Na'udzubillahi min zalik. Baik, selesai surah Al-Asr. Jom kita sama-sama masuk kepada surah Al-Humazah. Sekali lagi kita bacalah Al-Quran ini dengan hati, jangan baca dengan nafsu. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah
Alladzi jama'a malan wa 'addada. Yahsabu anna malahu akhlada. Kalla layunbadhanna fil hutama. Wa ma adraka mal hutama. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal af'idah. Innaha 'alaihim mu'sadah. Fi 'amadin mumaddadah. Okey, barakallahu fik. Eti, cuba baca satu ayat. Wailul likul, bismillah. Lagi. Bagus. Syanizam, fadal sambung. Yahsabu. Lagi. Apa yang tak berlaku dekat situ? Dengung. La yumbazanna fil hutama. Atas nun tu kalau kita tengok ada tanda sabdu, maka dekat situ hukum dia wajibul ghunnah. Wajib dengung, wajibul ghunnah. Jadi la yumbazanna fil hutama. Syekh Taufik, fadal. Bagus. Narullah sekali lagi. Okey, bagus. Cuma dengar baik-baik semua sekali. Wa ma adra, jangan muncung. Dia tak perlu kepada adra. Kamal, dengar baik, tengok ni. Hutama. Hu kena muncung lah. Kenapa hu kena muncung? Pasal dia berbaris depan. Tapi ta, jangan kita hu tamah. Jangan. Hu tamah. Boleh? Cuba sekali lagi. Wa ma adraka mal hutamah. Habiskan. Narullah. Okey, syukran. Abang sambung. Allati. Okey, huruf dal, ingat tak macam mana nak sebut? Hujung lidah, langgar belakang gigi atas. Mumaddada. Jangan langgar dari langit. Mumaddada, tak nak. Mumaddada. Cuba sekali lagi. Fi. Sama juga sebelum dia tu. Narullah, Innaha alaihim mu'sadah. Mu'sadah. Kan? Bukan dadah, sadah. Okey, syukran. Daripada atas. Bismillah. Wal. Okey, syukran. Bagus. Sama bang. Atas dulu.
syukran. Sambung bawah. Akhlada. Okey, syukran Kak. Sila sambung. Ingat tadi ra jangan ra. Wa ma adra. Sekali lagi, sambung sebelah. Allati. Okey, syukur. Ada lagi tak? Tak. Okey. Ramai-ramai tolong baca daripada Wailul Likul, start dengan bismillah. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Sambung. Jaga dengung. Jama'a malan wa addada. Sambung. Baik, barakallahu fikum. Jadi kita sebutkan surah ini juga kadang-kadang kita buat pembacaannya dalam solat kita ataupun di luar solat. Cumanya kebanyakan orang dia baca surah ni dia tak ikut pembacaan, dia ikut pada hafalan. Jadi dia tak ambil cakna. Ini huruf ha simpul ke ataupun ha pedas. Contohnya wailul likulli humazatil lumazah. Kalau kita tak tengok mata kita ke arah ayat Quran ini, pasti akan ada yang baca wailul likulli humazatil lumazah. So dia akan ganti ta marbutah jadi huruf ha pedas. Bila digantikan ta marbutah menjadi ha pedas, akan berubah maksud ke tak? Pasti akan berubah maksud. Jadi kita tak nak baca ikut nafsu. Sebab tu dalam bulan Ramadan kita dijemput untuk banyakkan baca Quran. Baca. Sebab tu Imam Malik rahmatullahi alaih, maka dia akan tutup buku-buku hadis dia, dia sibuk berpegang dengan mushaf. Tengok, baca betul-betul. Yang baca ikut hafalan lah. So, kita ni yang tak hafal sungguh-sungguh, maka lebih baik kita baca dengan tengok. Bukan semata-mata baca ikut hafalan. Jadi kita tengok pada ayat pertama ni, wailul likulli humazatil lumazah. Maksud dia apa? Celakalah bagi setiap pengumpat dan juga pencela. Orang yang suka mengkeji, orang yang suka mengumpat ni, Allah kata kepadanya dia adalah orang yang celaka. Bagaimana tidak? Kita pernah tengok Nabi SAW berjalan di tanah perkuburan. Kemudian Nabi kata apa? Innahuma la yu'azzabani. Dua orang ni sedang kena azab. Kena seksa. Wa ma yu'azzabani fi kabir. Dan kesalahan dia bukanlah kesalahan yang besar. Amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul. Yang seorang dia tak basuh air kencing dia bersih-bersih. Ataupun dia tak bersuci betul-betul saat dia beristinja ataupun dia nak bersuci. Wa ammal akhar fakana yamshi bin namimah. Ni yang bahaya ni. Ada pun orang yang kedua waktu dia hidup, dia asyik bawa mulut. Jadi cerita bawa mulut ni sama ada dia akan hina orang ataupun dia mengumpat. Jadi Allah kata kalau dua ciri ni ada dekat dalam diri kita, celaka. Dan Allah Ta'ala nak nampakkan siapa yang senang mengumpat, siapa yang senang menghina. Siapa? Ayat yang kedua. Allazi jama'a malau wa addadah. Itulah orang yang menompok-nompokkan harta dia, kemudian dia hitung-hitung dan dia buat kira-kira sahaja. Kan? Menyebabkan dia jadi kikir. Dia hanya suka mengumpul-ngumpul tapi takut dan juga pengecut nak menjadi pemberi. Jadi orang-orang macam ni dia senang. Kalau dia nampak ada orang susah, tulang kau. Tak belajar rajin-rajin, tulang kau. Badan je besar tapi pemalas. Padahal dia tak tahu pun orang tu mungkin telah berusaha pergi ke situ dan sini minta kerja. Tapi disebabkan dia ada segalanya, dia senang nak menaburkan ucapan-ucapan yang menyakitkan hati. Dan lebih malang lagi, bukan setakat kita ni tak salah.
Tak salah nak kumpul harta untuk hari dewasa ke hari depan ke, tak apa. Cuma jangan jadi ayat yang ketiga ni, yahsabu annama lahu akhladah, yang mana mereka ni sangka harta tu akan senantiasa kekal bersama-sama dengannya. Yang ini yang malang 1000 kali malang ni. Makna katanya dia ingat dengan jalan dia menompok-nompokkan harta tu dia dapat rahmat Allah. Tapi harta tersebut menyebabkan dia kalla la yumbadzan nafil hutama. Allah pesan jangan buat perangai macam tu. Sebab kalau kau ada harta dan kau tompok-tompokkan sahaja, kemudian kau menjadi orang yang mulut jahat, suka mengumpat, maka dengan ucapan tadi, dengan harta tadi, pastilah engkau akan dilemparkan ke dalam neraka yang namanya hutamah. Wa ma adraka mal hutamah, tahu tak engkau apakah itu al-hutamah? Maka Allah pun sebut narullahil muqadah. Dia adalah neraka yang apinya sifatnya menjulang-julang. Allati tattali'u 'alal afidah, yang mana bakarannya sampai membakar ke hati. Innaha 'alaihim muqsadah, dan pastilah neraka itu akan ada, macam kita kata satu bekas yang ada penutup rapat. Mereka tak boleh ke kanan, tak boleh ke kiri, tak boleh ke atas, tak boleh ke bawah. Mereka akan stay kat dalam neraka tersebut. Innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Dan lebih malang lagi, keadaan mereka di dalam neraka, mereka diikat sambil terpalang pada tiang-tiang yang panjang. Jadi ayat yang kita bacakan pada malam hari ini, 2 surah. Satunya berkenaan jangan jadi orang yang rugi dengan waktunya, dan yang keduanya berpada-padalah dalam kita mengumpul harta. Gunakan harta kita untuk mendapat redha Allah Ta'ala. Jangan dengan jangan dengan harta tadi menyebabkan kita dilempar masuk ke dalam neraka Allah Ta'ala. Saya kira kita dah biasa dengarlah tentang pesanan-pesanan begini. Tapi sekurang-kurangnya kita sangat berhajat dalam bulan Ramadan ini untuk mendapatkan peringatan, walaupun ianya sekadar yang asas dan juga yang rendah. Kerana dengan peringatan ini pasti kita akan sama-sama mendapatkan manfaatnya. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi moga-moga kita dapat kebaikan atas pertemuan pada malam hari ini, dan mari kita sama-sama berhenti dan juga mendirikan salat fardu Isya dan juga tarawih insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.